Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Hello Malaysia. Dan pastinya anda ketika ini santai untuk bersama kami setiap kali bersama dengan Hello Malaysia selama sejam, dan pastinya topik yang kita pilih adalah untuk kepentingan yang umum secara bersama. Baiklah, sebelum kita mulakan temu bual kita pada kali ini, hendaklah kita renungkan bahawa kesihatan itu adalah kekayaan dalam kehidupan kita. Tadi petang tadi saya sempat jumpa seorang rakan lama yang menyatakan bahawa dia di peringkat kencing manis kronik, tetapi dia bahagia, dia kata. Asalkan walaupun dia ada kencing manis ataupun jantung ataupun apa-apa penyakit, tapi satu perkara yang kena elak, jangan kencing rakan-rakan ataupun orang. Ini penyakit yang harus kita elak, lebih buruk daripada kencing manis. Baik, kita akan bincangkan tentang ekonomi Bumiputera. Itu topik yang kita pilih untuk kali ini. Dan bersama saya yang berbahagia Datuk Dr. Makmur Osman, Setiausaha Agung PPRM. Selamat datang ke studio Ayahanda. Waalaikumsalam. Dikaitkan dengan Waalaikumsalam. Ayahanda saya sebab kebetulan nama ejaan pun sama. Dan juga yang berbahagia Datuk Profesor Muhammad Yusof Kasim, Pengerusi Persatuan Commonwealth Ekonomi, Pembangunan dan Tindakan Setempat COMEC Malaysia. Selamat datang ke studio, Datuk. Terima kasih. Dan nampaknya Datuk, saya mulakan ini dengan pengumuman Yang Amat Berhormat dengan 5 pendekatan baru inisiatif bantu kukuhkan agenda pembangunan ekonomi Bumiputera. Nampaknya ini satu transformasi untuk selaraskan dengan apa yang dihajatkan oleh kerajaan sekarang ini. Jadi mungkin mukadimah daripada Datuk. Ya, kita bila membicarakan tentang Bumiputera, dia meliputi semua kaum, sama ada dia ada Sabah, ada Sarawak atau ada Semenanjung. Dan kita tahu bahawa dia merupakan agenda nasional. Membangunkan ekonomi Bumiputera bermakna kita membuat agenda nasional, kerana kekuatan ekonomi dia akan memberikan impak kesan yang sangat besar dari segi kestabilan politik dan juga kelangsungan kerajaan yang sedia ada. Saya melihat bahawa fokus harus diberikan bagaimanakah kita membuat program, bukan sekadar dasar sahaja, kerana kita lihat dalam keadaan sekarang ini lokaliti ataupun kedudukan di mana Bumiputera itu ada nampaknya seolah-olah telah terpinggir, bukan di heart of economic activities. Dia bukannya di pusat pembangunan ataupun ekonomi yang berlaku. Dan ini merupakan satu permulaan yang agak sukar kalau kita ingin melonjakkan semula supaya berlaku satu transformasi, berlaku satu migrasi daripada kedudukan sekarang, kerana telah puluhan tahun kita membuat dasar ekonomi baru dan kita tahu bahawa dasar itu juga mempunyai target-target tertentu yang masih belum kita capai lagi. Jadi saya percaya dengan pendekatan yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini, kita percaya kalau yang penting sekarang ialah bagaimana semua pihak harus memahami agenda ini adalah agenda nasional, agenda ini adalah agenda utama. Sama ada dari si peringkat pelaksana, peringkat pemantauan, supaya tidak berlaku ketirisan ataupun terpinggirnya golongan-golongan tertentu, dan sudah tentulah dari bagaimana kita memastikan bahawa alignment dan track itu sentiasa diikuti. Kita dapati kadang-kadang itu program ini tidak difahami oleh sebahagian besar daripada pelaksananya, kerana dia kata mungkin tak terlibat dengan diri dia, dan dia tak merasakan bahawa ini adalah tanggungjawab dia sendiri. Yang saya maksudkan ialah kadang-kadang itu misalnya kita perlukan sokongan daripada institusi bank, perbankan dan financing misalnya. Tapi oleh kerana ini Bumiputera, dan saya punya pengalaman yang banyak tentang isu ini, bagaimana persepsi mereka bila tengok ini Bumiputera, dia merasakan Bumiputera ini tidak mempunyai daya saing, tidak mempunyai resilience, tidak mempunyai daya tahan dan sebagainya. Dan telah sampai masanya dia mesti punya sikap bukan push, kerana kalau push itu terlalu kuat mungkin jatuh selongkang. Dia mesti ada pulling effect. Dia mesti punya sikap untuk pull, bantu. Dia menjadi facilitator dan pemudah cara. Sebab saya lihat kadang-kadang itu apabila namanya Bumiputera, kerajaan buat pelbagai inisiatif, tapi bila kita perlukan financing daripada bank, sama ada di sisi lokal atau international, kita dapati ada sekatan di situ. Bukan kata sekatan, dia ada satu macam preoccupied decisions. Dia dah rasa dia orang Melayu ni. Dan sebab itu saya rasa sekarang ni pertama sekali mereka ini mesti memahami ini agenda nasional. Okey, lepas tu yang kedua, kita kena lihat apabila kita bangunkan ekonomi Bumiputera ini, dia sebenarnya tidak pun merosakkan atau menyisihkan ataupun menjadi saingan kepada ekonomi orang lain. Sebab kita ada duduk dalam keadaan yang kita panggil
level of playing field yang berbeza. Kalau saya masukkan sekarang ini adalah, kalau kita lihat kaum-kaum misalnya kaum Tionghoa, dari segi ekonomi, dari segi networking dia, dari segi kepercayaan banking dan sebagainya, mereka telah jauh ke hadapan. Sebab itu kalau saya selalu memberi gambaran bagaimana sebenarnya kalau dalam permainan golf dia ada handicaps. You main bola, you ada amateur and professional. Jadi kita kena dinilai semula ekonomi orang Melayu ini, orang Melayunya Bumi Putranya tu di level mana. Sebab itu kita tak boleh orang bertatih you lari sekarang, mana boleh tak payah lari pijak kepala. Kita bagi akan saya tak boleh lah. Lepas ini satu poin ataupun pandangan yang cukup benar kepada Datuk, kita akan gali selepas ini secara mendalam. Saya nak terus kepada Datuk Profesor, apakah dengan pendekatan yang diletakkan 5 pendekatan ini meletakkan bahawa keadaan ekonomi Bumi Putra masih lagi ditakut lama, Datuk Prof? Secara makro mungkin saya boleh bagi bukti data lah. Mungkin para pendengar boleh memberi jawapan sendiri. Kalau saya ambil katakan dari sudut pendapatan, pendapatan kaum Bumi Putra memang bawah daripada jumlah pendapatan penengah seluruh rakyat Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia punya pendapatan 2,800 tahun 2009, Bumi Putra 2,500. Itu dari sudut pendapatan. Tapi kita maklum bahawa sejak dasar ekonomi baru memang betul ada peningkatan sebagainya pendapatan. Kedua, kita lihat dari sudut kekayaan. Kalau kekayaan, kalau satu sektor kekayaan yang dilihat ialah equity corporate. Tahun 90 bila dasar ekonomi baru tu sepatutnya tamat, kita equity Bumi Putra lebih kurang 19% begitulah Lepas tu naik sikit 21, 22, 2004 gitu kan. Tapi 2008 pun sama juga. Dia dalam lingkungan yang sama tu. Jadi tak boleh nak lonjak tu. Sama juga macam dalam keadaan ekonomi kita, orang panggil trap pendapatan sederhana. Tak boleh nak pergi lonjak tinggi tu. Itu sebab Yang Amat Berhormat buat transformasi tu, supaya kita melonjak. Jadi sama juga analogi tu boleh dilakukan kepada Bumi Putra, ekonomi Bumi Putra. Lagi satu sudut kekayaan yang dilihat, indikatornya ialah harta. Kalau dulu orang cakap equity saja, sebenarnya harta. Katakan premis rumah kedai, yang premis aktiviti komersial, peruncit dan sebagainya, juga meningkat, tetapi sedikit sangat, daripada 12% 2004 kepada 14% 2008. Jadi itu saya ingat kita boleh jawab lah, sama ada kita ditakut lama atau kita telah jauh berubah. Jadi saya nak ulas yang rakan saya Datuk Makmur tadi cakap, memang betul, memang ini agenda nasional. Bukan sebab kita orang Melayu Bumi Putra kita kata itu. Sebab apa saya kata gitu? Kalau kita tengok data yang terkini dalam buku rancangan Malaysia ke-10, 65% daripada isi rumah adalah Bumi Putra. 2/3 Tapi 75%, 3/4 yang di bawah pendapatan 2,000 ke bawah, boleh kata miskin lah ataupun pendapatan rendah, adalah Bumi Putra. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk mengupayakan ekonomi Bumi Putra, sebenarnya kita mengangkat ekonomi nasional. Sekaligus mengangkat ekonomi nasional. Jadi agenda tu memang agenda nasional yang perlu diperkemaskan. Perlu diperkemaskan. Jadi apa yang Perdana Menteri nak buat tu memang satu langkah yang betul lah. Maknanya kita mesti transformkan. Tapi saya rasa kaedah dan strategi itu harus berbeza berbanding dengan tahun 70-an, 80-an, 90-an dengan sekarang. Sebab itu saya nampak telah mula ada strategi yang mengikut saiz dan keadaan. Umpama Datuk cakap tadi macam pembiayaan, Bumi Putra tidak boleh selamanya hanya menjadi peniaga di peringkat peruncitan misalnya. Jadi dia naik pula di tahap industri kecil sederhana. Kemudian patutnya naik juga jadi peneraju industri di peringkat global, global player. Jadi strategi itu berlainan tu. Berlainan. Jadi agensi yang diamanahkan itu sepatutnya fokuslah kepada apa yang orang putih kata KPI adalah yang telah diamanahkan.
Barangkali itu yang dilihat sekarang. Ada kadang-kadang terlampau banyak pula agensi berlaku pertindihan. Ya. Jadi dia punya impak tu mungkin kurang berkesan. Jadi yang perlu sekarang dalam transformasi ini sebenarnya, yang saya lihatlah sebagai ahli ekonomi, kepercayaan kepada ekonomi bidangan yang kita perlu fokus, ya. Dan juga kita perlu mengupayakan masyarakat itu secara menyeluruh. Baik, kita akan bincang secara mendalam bagaimana nak mengupayakan masyarakat secara keseluruhan, dan pastinya apakah setakat ini kita lihat golongan Bumiputra ini masih lagi memerlukan tongkat dalam menjayakan peningkatan dalam soal-soal ekonomi ini, dan pastinya kita akan berbincang secara lebih dekat tentang apa yang diperkatakan oleh Datuk Dr. Makmur tadi tentang bagaimana pandangan sinis yang dilihat oleh kalangan setengah pihak terhadap keupayaan untuk bersaing di kalangan Bumiputra. Jadi kita nak berehat seketika, sekembali nanti kita akan terus berbincang mengenai ekonomi Bumiputra. Baik, terima kasih, dan kita jumpa lagi di Hello Malaysia. Bagi yang baru saja bersama kami, kita sedang berbincang mengenai ekonomi Bumiputra, dan anda boleh menelpon kami di talian 03-2693-7008. Kita bahas, kita bincang, kita sembang, dan kita cari rangkuman terhadap apa yang kita bicarakan. Apakah seperti yang Datuk Profesor katakan tadi, hakikatnya kita berada di tahap mana sekarang ini. Baik, Datuk Dr. Makmur, tadi kita dah bercakap tentang persepsi dan sebagainya, tentang penerimaan bank dan sebagainya terhadap keupayaan Bumiputra. Ini satu perkara yang sedikit sebanyak boleh kita katakan kekangan ataupun halangan untuk melonjak lebih jauh. Dan apakah ini sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi? Sebab kita tahu bahawa dari segi migrasi, macam kata Profesor tadi, daripada industri kecil kepada industri sederhana dan jadi global players. So itu kita memerlukan dana yang besar. Dan dana ini selalunya mendapatkan syndicated daripada bank-bank ataupun institusi banking, atau dia pergi listing mendapatkan public punya financing. Tetapi apabila kita lihat sesuatu pembangunan itu dihalang oleh financial ataupun keuangan, maka dia akan menyebabkan laluan itu bertambah sukar, dan akhirnya orang lain boleh potong. Sebab saya percaya bahawa kita mempunyai idea-idea bernas. Ramai di kalangan Bumiputra punya idea-idea yang bernas. Dan apabila idea nak nak diimplementasikan, nak dijadikan satu realiti, dia memerlukan dana. Apabila dana itu tersekat dan ini telah bocor kepada orang lain ataupun kompetitor dia. Dan kompetitor yang ada wang, mereka akan mencuri idea ini. Yang ini banyak berlaku kepada idea-idea bernas yang ada pada orang Bumiputra, kerana saya percaya bahawa aset yang penting di samping aset yang ada ialah idea. Sebab itu dalam membangunkan ekonomi Bumiputra ini, saya melihat kita kena belajar ABC balik. Iaitu kita asset based community development dia. Kita lihat apa aset-aset yang ada pada orang Bumiputra ini. Banyak aset-aset Bumiputra, contohnya orang Bumiputra Islam, begitu banyak aset-aset dalam bentuk kita panggil hartanah, yang dalam bentuk zakatnya, dalam bentuk tanah pusaka dan sebagainya, yang ribuan ekar yang terbiar, dan sebahagiannya ada di prime land, di prime location. Dan kita ada maklumat mengatakan di prime location itu ada pemaju-pemaju bukan Bumiputra majukan, akhirnya orang Melayu sewa tempat itu. Ada parti politik Melayu yang sewa bangunan dan demikian. Jadi bagi saya, pertama sekali nak membuat transformasi ini, kita kena pastikan bahawa kita punya baseline itu betul. Daripada baseline itu kita mesti buatkan target, dan sebab itu saya perlukan misalnya sama ada penglibatan parti politik ke, penglibatan NGO ke, penglibatan kerajaan secara sinergi. Bagaimanakah kita boleh membantu ini? Sebab dalam kajian-kajian mutakhir ini menunjukkan, macam kata Profesor tadi, membukti bahawa equity atau pemilikan hartanah orang Melayu ni jauh telah berkurangan. Dulu kita mempunyai UDA. Sepatutnya UDA ini mempertahankan equity orang Bumiputra kalau kita masih belum mampu untuk memilikinya secara individu. Tapi nampaknya ini juga bagi saya tidak seperti yang kita aspek atau kita harapkan. Kita nak sambung lagi tu. Ada pemanggil sebenarnya dah lama di talian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji. Minta maaf lama sikit tunggu. Dapat. Okey. Haji Dara dari Kuala Lumpur. Silakan Haji. Biarlah lawa nampak sama Amor pagi malam ni. Dia memang handsome pun. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan Malay capital market.
kita sebenarnya capital market sama ada dah cukup dah PNB dengan tabung haji, that's the biggest capital market of the Malaysia yang pertama. Dan tahap kita punya Malay per capital market ni dah ataupun nak kena increasekan lagi dia punya capital market. Dan yang kedua itu jadi aggressive enough PNB dan capital market kita go to macam perkapalan, shipping, other things lah, to more aggressive lagi supaya kita dapatlah share banyak lagi dalam ekonomi kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Haji Dahlan. Yang pertama tu saya nak bagi Prof jawab tentang itu, tentang apa yang dikatakan oleh Haji Dahlan tadi. Tentang pembentukan modal Bumiputera Malay Capital Market dengan izin. Memang betul kita ada banyak agensi lah, GLIC dia panggil lah, Government Link Investment Companies, ya. PNB, Lembaga Tabung Haji, Tabung Angkatan Tentera dan sebagainya lah, yang agensi amanah yang menjaga kepentingan Bumiputera. Tapi kalau kita ikut melihat kepada data yang saya akan sebutkan tadi, nampaknya tidaklah, belum memadai. Even kalau nak mencapai 30% pun belum boleh tercapai. Walaupun kita ada Lembaga Tabung Haji, ada PNB, kita ada Felda juga, Felda Global sebagainya, masih belum. Sebab modal ni makin lama makin berkembang kan, makin berkembang. Jadi memang itu sekarang menjadi satu, apa yang disebut oleh pemanggil tadi, juga satu strategi kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-10 untuk melihat semula dan memperkokohkan peranan-peranan agensi yang berkaitan dengan kerajaan ini untuk mendidik usahawan Bumiputera yang boleh nanti mengambil alih sebahagian daripada aktiviti yang dijalankan oleh agensi ini, tapi bukan aktiviti trust dia. Kalau PNB aktiviti trust dia A, dia ada B juga. Yang B itu mungkin akan dijual pada Datuk Makmur ke, katalah dia ada syarikat Bumiputera yang dia competent based on merit, bukan kata political connection ke apa ke, tapi merit. Memang open tender sebagainya, dia layak, dia dapat. Itu kerajaan akan wujudkan, dipanggil peneraju, industri peneraju lah, dipanggil anchor lah, bahasa Inggeris anchor company. Dan daripada anchor tu dia ada juga dia punya apa dipanggil, di bawah dia tu vendor. Ini satu rangkaian yang boleh mengembang dan mengukuhkan keupayaan modal Bumiputera. Cuma itulah mungkin pelaksanaan tu mungkin dilihat tentang apa ni PNB, shipping dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi institusi, nampaknya GILC ini berjaya. Sama ada PNB ke Tabung Haji ke Felda dan sebagainya. Tapi bila kita membicarakan tentang pembangunan ekonomi Bumiputera, kita juga harus fokus kepada bukan saja pemain-pemain industri, tetapi juga individu Bumiputera itu sendiri. Kerana kita percaya bagaimanakah individu Bumiputera ini boleh menjadi aktif dalam membangunkan ekonomi negara. Sebab saya jadi sampai sekarang saya tertanya-tanya, kerajaan membuat misalnya sekolah asrama, sekolah sains, institusi dan sebagainya, dan kita melahirkan graduan Bumiputera yang sudah tentulah mereka ini bukan calang-calang orang, mereka lulus berasaskan kepada sistem yang sama juga oleh orang bukan Bumiputera. Tetapi apabila mereka masuk dalam pasaran, mereka ini tidak boleh mendapat pekerjaan, dan kalau dapat pekerjaan pula ada diskriminasi. Saya dapat banyak maklumat ataupun aduan, kelulusan akademik sama, pengalaman sama, tetapi kalau dia itu Bumiputera, gaji lebih rendah daripada orang bukan Bumiputera, terutamanya kalau mereka bekerja di institusi ataupun syarikat-syarikat bukan Bumiputera. Jadi saya merasakan bahawa kalau kita lihat semula, merujuk semula kepada dasar ekonomi baru, salah satu daripadanya full employment policies, sebagai dasar pekerjaan menyeluruh yang harus melibatkan swasta dan juga kerajaan. Ini juga harus dilihat semula. Kenapa ini masih lagi wujud? Sedangkan kita mempunyai program Satu Malaysia yang sepatutnya tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan diskriminasi yang demikian. Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Tetapi realitinya berlaku. Sebab itu saya minta Perdana Menteri, barangkali kita perlukan satu perundingan meja bulat untuk melihat secara jujur dan ikhlas bahawa kita ini satu Malaysia, satu rakyat Malaysia yang tidak sepatutnya ada demikian, dan orang bukan Bumiputera tak sepatutnya merasakan ini satu kita panggil agenda kaum tertentu. Sebab saya percaya
ada juga agenda-agenda untuk membangun ke ekonomi kaum India, kaum Cina dan sebagainya, kerana kita percaya ada juga kaum India yang juga sama miskin seperti orang Melayu ataupun bumi putera yang lain. Jadi saya merasakan bahawa kita kena lihat semula kenapa berlaku keciciran mereka dalam pasaran pekerjaan dan sebagainya. Saya lihatlah kalau buat perbandingan, orang daripada seberang datang, tidak ada kelulusan akademik. Saya di depan mata saya sendiri, satu kampung tempat saya tinggal, 15 tahun kemudian orang Melayu itu masih lagi pakai motor, tetapi pendatang tadi itu telah ada lori dan sebagainya. Mereka tidak ada bantuan dari kerajaan. Kadang-kadang saya terfikir, apakah kerana bantuan kerajaan menyebabkan kita menjadi paralyzed? Sebab kalau kita buat analogi, Profesor, kalau kita lihat helang ni dia punya anak dia baru tumbuh bulu, saya dah tolak dah ke Samar sendiri. Kalau burung pipit ni dah penuh bulu, masih kita suapkan lagi. Kadang-kadang saya fikir boleh juga kita membuat satu percubaan, melihat bagaimana orang Melayu yang ini kita bagikan dia satu cabaran, dan kita lihat orang Melayu yang berada di luar negara, mereka berjaya tanpa bantuan kerajaan. Sebab itu saya rasa kadang-kadang itu kalau terlalu kita manjakan, mungkin ada kesan kepada kita panggil inovasi dia, inisiatif dan sebagainya. Dan saya rasa semua ini mesti diblendkan dengan sepenuhnya. Ada satu masa kita kena bagi mereka bantuan, ada masanya mereka ini perlu kita berikan cabaran. Ini yang kita akan bincang secara lanjut dari apa yang diperkatakan. Adakah kita ingin menjadi burung pipit seperti yang dikatakan oleh Datuk tadi, ataupun kita nak menjadi helang. Apapun semuanya berada di tangan kita, dan pastikanlah apa yang kita buat itu memperlihatkan kesungguhan dan juga jati diri sebenar. Jadi selepas ini kita akan bincang lebih lanjut antara burung helang dan burung pipit ini, yang mana lebih baik, dan pastinya anda terus bersama kami di Hello Malaysia. Dan di mana dengan dasar penjajahan divide and rule tu, di mana orang Melayu di luar bandar jadi petani padi, kaum Tionghoa pedagang India di estate, dan juga ada pedagang juga India, ya. Jadi perasaan yang kita dah rasa terasing sedikit dengan perdagangan dan ekonomi itu memberi kesan juga, walaupun kerajaan sebenarnya telah banyak buat sesuatu, terutama dalam dasar ekonomi baru yang menyusun semula, ya. Masyarakat membasmi kemiskinan. Barangkali mungkin yang kurang pantas kejayaan ialah perubahan minda. Ya, kejayaan material itu ada, pendidikan ada, tapi minda itu mungkin berubah tapi tidak sepantas yang diperlukan. Tapi setengah orang berpendapat nak jadi usahawan ini mengambil masa. Tapi ada juga teori mengatakan bukan saja keturunan tapi boleh dipelajari, ya. Boleh dipelajari. Jadi dua-dua model tu patut berjalan dengan serentak lah. Tapi saya rasa sekarang ini dengan teknologi baru, dengan pendedahan pendidikan yang begitu baik, kita tidak boleh lagi menyalahkan sejarah. Kejulingan sejarah itu betul kita terima, tetapi kita tidak boleh selama-lamanya bersandarkan itu. Jadi kita mesti mengorak langkah. Jadi kita transform ekonomi Melayu dengan mentransformasikan juga minda pemikiran. Tapi saya lihat Prof, selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969, seruan untuk memperkasakan ekonomi Bumi Putera bermula daripada situ secara serius, ya. Mungkin Prof ada jawapan tentang itu. Kita nampak kalau sebenarnya pada saya pencetus rusuhan kaum itu ialah faktor ekonomi. Kita tengok walaupun kita merdeka tahun 57, sehingga tahun 69 tu pemilikan equity Bumi Putera 1% saja. Padahal tanah milik tanah Melayu. Jadi itu agak macam orang kata agak paradok lah, agak paradok. Jadi sebab itu bila arwah Tun Razak jadi memula dengan pengarah Mageran dengan membentuk Pendasar baru tu, ya, dengan bantuan ada pakar daripada luar, Profesor Jus Falen dan beberapa orang termasuk arwah Tan Sri Razali Syafi'i. Pak Lah juga terlibat, ya, antara menteri yang masih ada lah yang terlibat dalam pembentukan Pendasar baru tu untuk menyusun. Memang cantik dasar memang cantik. Mungkin yang boleh dipertikaikan ialah pelaksanaan, seperti yang Datuk cakap tadilah. Misalnya visi Tun Razak untuk mentransformasikan luar bandar tu dah lama.
dengan Felda. Macam mana Felda sebenarnya boleh mencapai dasar kena baru. Dua-dua matlamat sebenarnya dasar kena baru boleh dicapai oleh Felda dengan meningkatkan pendapatan. Dia tak lagi berada di bawah garis kemiskinan, di mana dia tidak miskin. Kedua, bila disusun semula masyarakat, maksudnya bukan saja jadi petani penoreh, tetapi apabila ada satu perbandaran New Township di kawasan Felda, orang itu jugalah yang menguasai dan memiliki. Jadi itu dah susun lah. Jadi bila itu dijadikan Felda ni banyak jadi seluruh negara katakan berjalan dengan lancar itu. Dulu Felda, maksud saya dulu kita ada rancangan kemajuan wilayah, macam di Dara saja ada 36 bandar baru yang nak diwujudkan. Saya rasa itu too ambitious, tetapi konsep dan hasrat itu memang murni. Memang murni. Kalau itu berjaya dibuat, sebenarnya dah lama dah Bumiputra juga dah lebih ke hadapan. Ke hadapan. Jadi saya rasa sekarang pun masih tidak terlambat. Dalam buku rancangan Malaysia ke-10 masih ditulis semula lah kita nak mencapai yang 30% equity tadi tu. Tapi saya rasa sebab ada sikit kelemahan sebelum rancangan Malaysia ke-10 ni tidak ditulis. Jadi kita tak ada sasaran tertulis. Jadi kita tak ada lah. Dan nak buat postmortem susah. Betul Pak Moh. Saya terbaca satu tulisan yang menyebut soal sikap chauvinistik ini kadang-kala meletakkan ekonomi kaum lain itu ke tahap yang lebih dibanggakan. Apakah Datuk bersetuju dengan perkara ini? Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak cerita sebelum saya terlupa. Dalam tentang dasar ekonomi baru, kita telah kena pasti di manakah kelompok-kelompok Bumiputra yang miskin, sama ada di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sarawak dan Sabah. Dan antara yang kita dicadangkan dahulu adalah bagaimana kita membangunkan infrastruktur. Kerana kita akan lihat di Semenanjung Tengah Melayu ini, infrastrukturnya sangat membangun di kawasan pantai barat. Sedangkan kawasan pantai timur yang majoritinya Bumiputra tidak dibangunkan secepat dan sepantas dibangunkan sebelah pantai barat. Jadi saya merasakan bahawa ini juga harus dilihat secara serius. Dan kita juga telah mengenal pasti dulu itu golongan-golongan Bumiputra yang menjadi nelayan, sama ada nelayan tradisional ataupun nelayan yang bukan tradisional, mereka masih lagi miskin seperti dulu. Sedangkan kita telah menubuhkan beberapa agensi yang sepatutnya menjadi pacemaker yang menggerakkan dan mentransformasikan mereka, sama ada Nekmat ke LKAM ke Jabatan Perikanan dan seumpamanya. Malah kita ada juga research center, bagaimanakah kita boleh melahirkan klon-klon atau benih-benih ikan yang baru dan seumpamanya, tetapi masih lagi mereka ini terperangkap dalam satu web yang dibina oleh, bagi saya, ialah orang tengah. Dan kita tahu bahawa orang tengah ini sebenarnya boleh diambil alih oleh agensi yang saya maksudkan tadi. Kita dapati bahawa orang tengah ini memerangkap sehingga dari berketurunan, dari satu keturunan ke keturunan, mereka terus berhutang dan menjadi hamba kepada toke tersebut. Dan mereka tak boleh nak keluar. Dan kadang-kadang saya pernah bertanya dengan mereka bila kita buat kajian lapangan. Dia kata, macam mana kita nak keluar? Anak saya sakit, dia bagi duit. Tak ada duit kat sekolah, dia bagi. Minta dekat LKM, pegawai LKM pun tak ada. Jadi bagi saya, kerajaan kena lihat, kalau kita nak bersaing dalam kita panggil litar sepang misalnya, kita tak boleh pakai enjin biasa. Kita gunakan enjin untuk berlumba, bersaing bersama. Jadi barangkali kita kena lihat the software, the person in charge, orang yang bertanggungjawab dalam agensi yang ada tersebut. Kadang-kadang itu agensinya dari segi falsafahnya, visi misinya bagus, tetapi orang yang melaksanakan itu tidak memahami hasrat tersebut dan mereka tidak merasakan kesusahan dan kepayahan orang yang menderita. Jadi bagi saya, sampai masanya kerajaan kena melihat, you kena buat head hunting, cari orang yang betul-betul boleh. Dan bagi saya, kita tak boleh segan sidu. Kalau orang tu tidak perform, out you go. Sorry to say, kadang-kadang saya tengok ada orang tu didudukkan suatu tempat itu, mereka ada agenda tersendiri, dan agenda itu tidak selaras dan ada agenda nasional untuk membangunkan ekonomi dan sebagainya. Tentang sifat chauvinis, dan saya merasakan bahawa sifat-sifat chauvinis ini adalah satu sifat yang natural. Satu sifat yang natural yang bagi saya tak mungkin untuk kita hapuskan. Tak mungkin untuk kita hapuskan. Dan bagi saya, kita kena lihat bagaimana kita nak jadikan dia positif. Saya ambil contoh sajalah. Kalau dari segi orang Melayu, kalau orang Melayu adalah majoriti di Malaysia, dia menjadi majoriti pengguna, orang Melayu juga makan benda yang sama,
orang Melayu juga gunakan petrol yang sama. Sepatutnya ekonomi yang dijana untuk peniaga-peniaga Bumiputera jauh lebih tinggi daripada orang bukan Bumiputera. Sebab kalau kita mempunyai satu sikap seperti Yahudi, bukan saya katakan Yahudi itu menyokong Yahudi, tapi sikap orang Yahudi, dia tidak berbelanja walaupun satu sen melainkan sesama Yahudi. Kalau sikap ini ada pada orang Melayu atau orang Bumiputera, kita tidak akan berbelanja melainkan sesama Bumiputera sendiri, dan barulah kita akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Orang bukan Bumiputera masalah, kita tak boleh pinggirkan mereka kerana mereka punya numbers. Jadi bagi saya, kita kena lihat sifat bangga dengan kebangsaan atau sebagainya ini dari segi sudut perspektif yang positif dan boleh bersaing. Bagi saya yang tidak boleh ialah apabila kita mendahulukan kaum kita dengan at the expense of other people, di atas kesengsaraan orang lain. Bagi saya, ambil contoh, peniaga Melayu kalau mempunyai produk yang sama kualiti, sama segala-galanya, dan satu lagi bukan Bumiputera, sudah tentulah tanggungjawab kita, walak kita bersama Bumiputera. Tetapi ini realiti yang berlaku. Ambil contohlah, kita nak bangunkan Bumiputera dari segi kelas F saja. Kerajaan punya dasar yang bagus, kelas F bagi pada Bumiputera. Kerajaan punya dasar yang bagus, nak keluarkan kuari bagi pada Bumiputera, nak keluarkan pasir bagi Bumiputera. Tetapi 95% hardware, kedai hardware dipunyai oleh bukan Bumiputera. Kita 3 orang bersaing kelas F mendapat satu projek kerajaan 200,000 dan sebagainya. You nak pergi beli simen, memang kerajaan kata simen harga RM14, cubalah beli di pasar Kabel dapat RM14. Tak mungkin. Dan kerajaan kata ini kontrol item. Bagi saya, benda-benda ini harus dilihat, dan saya nak ingin mencadangkan supaya kerajaan melihat ini secara serius. Kalau boleh, setiap parlimen dia mesti ada satu hardware shop di mana contohnya saya dapat ada kelas F, saya pergi jumpa di situ, okey, ada bank undertake, okey, saya ambil barangan itu, hantar pekerja. Lepas tu apa saja harga itu, bank akan bayar kepada hardware tersebut. Lepas itu saya kena keluar modal apa? Saya kena bayar gaji orang. Selepas saya bayar gaji, saya pergi ke bank tu, tuntut saya punya bayaran itu semula. Akhirnya kita membantu satu sama lain sinergi untuk manage the project. Barulah Bumiputera ni tahu bahawa orang Bumiputera kadang-kadang ingat revenue dan profit sama. Revenue bukan profit. Yang ini yang kita kena faham. Kadang-kadang orang Melayu bila dapat Bumiputera lah kata, terutamanya Melayu lah senang cerita dapat projek, dia ingat nak belanja seakan dah. Dia tukar beli kat sini, bagi tukar bini, tambah bini, macam-macam cerita. Ini bila berlaku begini ya, Datuk, Profesor Datuk, kita nampak bahawa revolusi minda itu penting untuk kita letakkan sasaran bagi mengubah haluan dan juga mencemerlangkan soal ekonomi Bumiputera. Mungkin betul, saya ingat pembangunan material memang penting, tapi dia tidak akan lestari, tidak sustain kalau tidak ada minda yang betul. Sebab itu ilmu itu penting. Ilmu, saya rasa ilmu di segi pendidikan memang kerajaan telah sediakan banyaklah tadi, sekolah asrama penuh dan sebagainya, beasiswa begitu beginilah ya. Tetapi mungkin barangkali angka itu pun tidak masih mencukupi sebab proportion masyarakat Bumiputera tadi besar. Dan itu satu. Yang kedua, saya rasa kalau nak maju Bumiputera ni juga, kita tidak semestinya hanya bertunjangkan kepada model yang sedia ada. Model yang sedia ada, kita mengupayakan individu. Bila individu itu dapat faedah, dia kaya, kalau dia bagus menerapkan nilai Islam, mungkin dia bagus, dia bayar zakat banyak, bantu orang miskin sebagainya. Tapi kalau dia tidak begitu, dia kesan limpahan tu tidak sampailah. Tak sampai. Tapi itu sebab saya rasa mungkin ada baiknya juga sekarang kita memikirkan, pada pandangan saya lah, ekonomi yang berasaskan masyarakat. Asaskan masyarakat yang prinsip-prinsip ekonomi Islam tu, macam wakaf, mudarabah dan sebagainya, diambil guna yang memberi manfaat kepada masyarakat dan individu. Katakan kita koperasi di masjid dengan berbagai aktiviti pendidikan, aktiviti ekonomi ada di masjid tu. Masjid tu menjana pendapatan. Orang yang jadi operator menjalankan pun dapat juga, masjid pun dapat. Bila masjid dapat tu, itulah dana masyarakat setempat.
Ya, sebenarnya benda ni telah dibuat pun di Island Utara. Mereka tidak Islam, tapi mereka Islamik dari segi tindakan. Ya, tindakan. Itu yang disebut soal Islam dan Muslim tu. Dia ada kira. Jadi kalau kita boleh buat ini, saya rasa sebab kalau berdasarkan model sedia ada saja, saya rasa lambat juga. Kita nak sesuatu kita buat itu akan memberi faedah keseluruhan, bukan satu dua individu yang dapat kontrak, dapat tender sebagainya. Baik. Kita akan bincang lanjut lagi lepas ini kerana kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita akan terus berbicara mengenai ekonomi Bumiputera. Banyak yang kita akan sentuh. Selepas ini mungkin juga Datuk Dr. Mahmud akan bercakap mengenai persoalan tentang bagaimana soal kita dari segi Bumiputera ataupun orang Melayu ini ada dana tersendiri tapi tidak diguna pakai dalam jihad ekonomi ini. Jadi kita jumpa lagi selepas ini. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Pengukuhan bahasa Melayu sebagai medium kebangsaan. Pengukuhan tulisan Jawi, lambang sejarah jati diri. Pengukuhan pegangan agama, lambang syiar yang teguh. Dan sekarang ini, yang kita bincangkan ini adalah pengukuhan ekonomi Bumiputera ataupun ekonomi orang Melayu. Baik, Datuk, Dr. Mahmud. Sebelum kita tinggalkan untuk kita berehat tadi, saya ada menyatakan bahawa kita sebenarnya tak ada masalah soal dana ini sebab kita ada punca pada zakat dan sebagainya, tetapi tak nampak diguna pakai mengikut konsep yang kita rasa boleh membantu. Apakah Datuk setuju ataupun Datuk ada perkiraan dalam hal ini? Okey, saya suka membawa ke belakang sedikit. Mungkin ada kesilapan dari segi approach atau pemberi fahaman tentang konsep-konsep Islam kepada orang Islam sendiri. Misalnya bila kata ke dunia ni untuk orang bukan Islam, kita ada akhirat. Sehingga kita kata jangan ada, memang betul kita tidak boleh hubung dunia, tidak cintakan kepada harta. Sehingga kita patutnya beri zakat, sedekah, hibah dan sebagainya. Tetapi kita kena juga lihat dari segi perspektif yang lain bahawa bagaimana kita justru berjihad dengan harta dan jiwa raga. Ini bermakna umat Islam wajib menjadi orang yang kaya, wajib menjadi peniaga, wajib menjadi pacemaker. Dan saya mempunyai keyakinan yang demikian sebab ada hadis lain yang mengatakan bahawa hampir-hampir kefakiran itu kepada kekafiran. Maknanya kemiskinan itu boleh menjerumuskan kita kepada kekufuran, menjadi orang kafir. Dan saya harapkan kalau kita faham konsep ini, umat Islam dia tidak ada rasa mesti kalah, dia mesti berjuang terus. Kerana kita percaya berjuang secara istiqamah ini merupakan satu tuntutan agama. Ini untuk Bumiputera Melayu atau yang beragama Islam. Dan sudah tentulah nilai-nilai ini juga dianuti oleh orang bukan beragama Islam. Kerana saya percaya inilah nilai-nilai sejagat yang menjadi panduan untuk kita menjadi orang yang berjaya. Ada banyak dana-dana yang disperse. Kalau kita tahu bahawa satu batang lidi senang dipatahkan, tapi kalau menjadi satu penyapu kita boleh buat sapu sampah. Artinya dana-dana tadi, misalnya kita katakan tadi hartanah yang terbiar, sama ada dalam bentuk kita panggil warisan, dalam bentuk wakaf dan sebagainya, dia mesti digembelingkan secara profesional. Yang kedua, kita kena lihat juga satu isu bagaknya, tapi ada relation dengan profesor bagaimana software atau begitu ramai orang Melayu yang mempunyai potensi tapi jadi bankrupt akibat daripada rancangan bagi saya well planned. Banyak saya dedahkanlah tentang bagaimana baru ini orang tu jadi bankrupt, beli rumah, tanah tak ada, rumah tak ada tiang, tapi jadi bankrupt. Lepas tu akhirnya tak boleh buat apa-apa, dan orang ini akhirnya menjadi sangat pesimis dan depres. Dan ini harus dibangunkan. Artinya kita ada asnaf membebaskan orang daripada hutang. Kalau kita kenal pasti mereka yang punya daya saing yang bagus ini, kita bagi second chance, second lease of life. Saya percaya mereka ini akan lebih berdaya saing. Seperti umpama kata orang Melayu, harimau yang luka dia lebih ganas, dia lebih agresif dan efektif. Dana yang lain misalnya kita tahu di mana-mana ada khairat kematian. Mengikut kajian yang kita buat, tidak kurang daripada 3 bilion duit ini, tetapi dibuat secara tidak secara profesional. Kalau dana ini boleh dikumpulkan dan digembelingkan, saya yakin dengan 3 bilion permulaan ini bukan saja boleh memberikan pulangan yang bagus kepada pencarum dia, kita juga boleh melatih individu-individu yang menjadi peneraju kepada kita panggil khairat kematian ini secara profesional, sehingga mereka memahami konsep-konsep ekonomi secara sudut pandang ekonomi Islam, dan akhirnya ni orang akan lihat
bagusnya kadar kematian ini. Dan bagi saya, apabila kita ada nilai-nilai yang bagus ini dan jadi contoh kepada orang lain, sudah pasti ia akan memudahkan kita untuk menjadi contoh. Dan saya percaya bahawa semua yang tertinggal ini harus dilihat semula bagaimana kita nak gembelengkan. Ada usaha yang dibuat, misalnya kita lihat macam kata Profesor tadi, banyak masjid-masjid yang terletak di lokasi yang sangat bagus. Tetapi begitu besarnya kawasan tapi terbiar begitu saja. Dan sesuatu boleh dibuat untuk menjana ekonomi kepada masjid tersebut sehingga dia self-sufficient. Satu contoh barangkali kita lihat di Kuala Lumpur, Masjid Alam Shah yang di Cerah sana kan, bagaimana dia ada bangunan duk sewa, ada kedai, dan masjid itu membangun sendiri. Dan saya rasa perkara-perkara demikian harus difikirkan kerana penglibatan Bumiputra secara aktif, satu. Yang kedua, penglibatan Bumiputra secara terancang dan terencana adalah akan memberi kesan yang lebih signifikan berbandingkan dengan dia bertindak secara sendiri-sendiri. Dan saya yakin mesti ada satu, saya selalu sebagai contoh, kalau pokok-pokok Profesor, kalau tak ada landscaper, orang kata semak samun. Tapi bila ada landscaper, cantik nampak dia. Nak cari landscaper ni yang susah. Baik, Datuk Profesor, kalau kita lihat Persatuan Commonwealth Ekonomi Pembangunan dan Tindakan Setempat COMEC Malaysia ni, mungkin ada sentuhan yang turut berkaitan dengan soal kita nak memperkasakan ekonomi Bumiputra. Apakah ada usaha ke arah itu? Ya, memang betul. Persatuan ni sebenarnya dia menengahkan aktiviti yang orang putih kata people centered, community centered. Maknanya kita nak mengupayakan komuniti setempat itu yang bukan saja jadi pengguna tapi pengusaha, dan juga pemilik. Seperti yang saya kata, contoh di Ireland Utara dan di Itali pun ada menggunakan koperasi sebagai ejen perubahan. Macam di Ireland Utara tu, dia bina satu bandar baru, tapi bandar tu dimiliki oleh penduduk yang duduk tu. Yang sebenarnya dia guna kaedah mudah saja yang kita daripada dulu lagi kita guna secara sistem kutu untuk rumah lah. Itu kaedah dia yang dia bantu dan membantu. Bila wujud peluang pekerjaan, anak-anak kita yang dapat pekerjaan di situ. Jadi memang betul-betul bandar tu self-sustain dan owned by the whole community there. Ini dibuat oleh masyarakat yang bukan Islam, tapi dia menjiwai nilai-nilai Islam. Jadi persatuan ni pun begitu. Persatuan ni memang Commonwealth berbagai bangsa, tapi konsep dan prinsipnya ialah untuk membangunkan masyarakat secara bersama. Sebab itu kita dalam bisnes memang profit betul. Profit memang ada, tapi kita juga kena jaga alam sekitar, jadi sebab tu kita kata kita jaga people, orang, kebajikan. Profit mesti ada sebab nak sustain tak boleh. Kalau tak sustain tak boleh. Dan planet ni alam sekitar. Jadi kita apa yang kita buat, alam sekitar pun kita jaga, masyarakat, people kita jaga, dan keuntungan, tapi keuntungan itu untung bersama, bukan untung seorang-seorang. Baik, saya nak tanya Datuk Prof lebih panjang sikit tentang perkara ni, tentang persatuan ni, tetapi kita nak bagi laluan kepada Adlan. Selepas ini kita akan jumpa lagi. Kita tinggal beberapa minit lagi, dan selepas ini kita akan berbincang untuk menutup tirai perbualan kita pada kali ini. Jumpa lagi selepas ini. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Kita ada 5 minit lagi. Saya nak beri ruang 2 minit setengah kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Makmur, untuk secara keseluruhannya memperlihatkan perbincangan kita ni hala tuju ke arah memperkasakan ekonomi Bumiputra. Silakan, Tok. Ya, ini sebagai sebagai rumusan. Bila kita nak membangunkan ekonomi Bumiputra, yang pertama sekali yang kita kena bangunkan ialah orang itu sendiri. Dari segi pemikiran dia, dan juga kita kena persiapkan mereka satu perspektif yang betul. Satu perspektif yang betul ini supaya mereka tahu bahawa ini adalah laluan-laluan yang akan ditempuh, termasuk apakah halangan-halangan saja. Dia kena bagi realiti. Kita tidak boleh bagi sesuatu yang ideal. Bagaimana pernah ramai yang berjumpa dengan saya, dia kata kita pergi kursus, dia kata dah pergi kursus ini nanti kita akan sedang dapat loan daripada SME Bank. Mereka buat setebal lebih daripada ini kertas kerja, lepas tu akhir kertas kerja pun tak sampai dekat pegawai berkenaan. Dan akhirnya mereka jadi satu yang kecewa. Yang kedua yang kita nak lihat adalah apakah aset yang ada. Aset yang ada pada Bumiputra sekarang banyak, tetapi aset-aset ini tidak
komplement, suplemen dan sinergikan satu sama lain. Maka kita harus melihat semua aset-aset ini, bagaimanakah kita boleh transformkan aset ini dalam bentuk segera supaya dia boleh menjana semula ekonomi dan dia mempunyai daya sustainability yang betul. Yang ketiga, kita kena juga lihat kumpulan-kumpulan yang menjadi facilitator, dan saya harap sangat kumpulan-kumpulan yang menjadi facilitator ini adalah kumpulan-kumpulan yang betul-betul memahami hati nurani golongan-golongan yang hendak kita bantu ini. Kerana kita percaya bahawa kalau kita tidak letakkan mereka di sana, maka orang ini tidak akan faham. Sebab itu saya tu sangat setuju dengan bila Yang Amat Perdana Menteri mengatakan seeding program. Kita nak pegawai kerajaan duduk sekejap kat swasta dan sebagainya, merasakan bagaimana 1 minit 1 jam itu berbeza kalau ada berlaku kelewatan dari segi membuat keputusan. Tetapi saya tak nampak lagi ini dibuat secara bersungguh-sungguh. Yang keempat yang kita kena lihat ialah bagaimana kumpulan-kumpulan ini mesti diperkenalkan satu sama lain, dan dia mesti seperti umpama kata orang Melayu, walaupun ada kelemahan, yang buta disuruh meniup usul, yang pekak bekal meriam, yang ada kurap angkat bulu dan sebagainya. Artinya jangan kita lihat kelemahan itu sebagai sesuatu halangan. Kerana kadang-kadang kelemahan itu juga boleh menjadi kekuatan kalau kita letakkan pada posisi yang sebaiknya. Saya nak bagi ruang dengan Datuk cakap banyak sebenarnya. Surat mungkin kita buat sesi satu lagi kerana ini satu topik yang cukup menarik. Saya nak bagi ruang kepada Datuk Prof untuk simpulkan dari apa yang kita kata. Dan jadi Datuk, satu lagi, yang persatuan ini Datuk sebagai pengurusi di Malaysia, di peringkat Commonwealth? Dulu peringkat Commonwealth saya di Bendahari lah. Bendahari Bendahari. Jadi mungkin Datuk boleh lanjutkan sikit apa yang dikatakan tadi tentang ni. Sebenarnya dia satu NGO sebenarnya yang mempromosikan pembangunan masyarakat setempat yang berasaskan kepada 3P yang saya sebut tadilah, planet, profit and people. Makna kalau kita mengupayakan satu orang saja yang naik pendapatan, jadi kita mengupayakan seluruh masyarakat. Jadi itu sebabnya kita pentingkan juga satu pendidikan lah, pendidikan, dan dalam konsep yang baru yang sedang kita fikirkan ni dalam persatuan dan jaringan ekonomi masyarakat ni ialah menggunakan rumah ibadat, kalau Islam di masjid lah, sebagai satu pusat pembangunan ummah secara holistik, bukan saja fardu ain, saja fardu kifayah, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, yang nanti akan dimajukan juga oleh masyarakat setempat dan manfaat juga oleh masyarakat setempat, dan akan mengurangkan juga sebenarnya salah faham dan pergeseran. Kalau ini berjaya dilakukan, sebenarnya ini juga menjadi satu instrumen untuk menjadi satu padukan rakyat. Itu yang rasa saya yang hasrat persatuan lah. Mungkin saya nak ulas sikit lah yang topik kita hari ni lah. Saya rasa satu second lah. 3 perkara saya rasa kena kita ingat. Satu, pendidikan tadi sebab membolehkan masyarakat Bumiputera berada dalam employment yang berpendapatan tinggi. Kedua ialah kita mengupayakan kekayaan tu dalam berbagai sektor. Banyak harta, aset tapi tidak dimobilisasikan. Profesional. Ketiga ialah kita memerlukan enterprise, maknanya pengusaha-usaha yang betul-betul tulen. Dan ini yang patutnya jadi peneraju dan akan membantu yang lain. Saya rasa selepas ini kita mungkin boleh memilih tajuk Jihad Ekonomi Bumiputera selepas ini, Datuk. Mungkin kita akan bincang di sesi yang lain kerana masa sudah pun tidak mengizinkan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Makmur Osman, Setiausaha Agong PPIM, dan juga Datuk Profesor Muhammad Yusof Kasim, pengurusi Persatuan Commonwealth Ekonomi Pembangunan dan Tindakan Setempat Komet Malaysia, yang telah pun bersama selama sejam. Dan pastinya apa yang diperkatakan oleh dua tetamu kita ini telah membuka minda kita, dan hayatilah apa yang diperkatakan ini kerana ia adalah untuk kepentingan kita secara bersama. Jadi setakat itu sajalah yang sempat kita bersama, insya-Allah. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.